Hai dan selamat pagi semua. Untuk pendidikan moral tahun 5, pagi ini kita akan belajar unit yang baru. Okey. Adakah anda semua bersedia untuk belajar unit baru? Jadi sebelum itu, cikgu nak kamu semua bersedia dengan buku teks kamu masing-masing serta buku latihan. Kita akan belajar dan seterusnya menulis latihan ini di buku latihan. Unit 8 yang kita nak belajar pagi ini adalah keadilan. Kamu tahu tak apa maksud keadilan tu? Jadi kita nak tahu tentang keadilan ini. Definisi keadilan, tindakan dan keputusan yang saksama serta tidak berat sebelah. Ini maksud keadilan, adil, di mana setiap keputusan serta tindakan kita terhadap sesuatu perkara adalah adil dan tidak memilih sama ada dia adalah orang yang kita kenal ataupun orang yang kita tak kenal, dan kita bertindak mengikut sama rata. Kita bertindak secara sama rata. Jadi cikgu nak awak semua buka buku teks muka surat 70 hingga 72. Kita akan baca sama-sama. Tajuk dia adalah suri teladan dicontohi masyarakat. Kita kena baca dulu, baca dan faham macam mana situasi keadilan ini. Okey, kita baca sama-sama. Saya Roboto. Saya telah dianugerahi tokoh kanak-kanak keadilan dalam kempen kesedaran moral anjuran komuniti setempat. Saya diminta berkongsi pengalaman bersikap adil dalam hidup bermasyarakat untuk dijadikan teladan kepada anggota masyarakat. Semasa pesta makanan anjuran Persatuan Perumahan, saya ditugaskan untuk mengagihkan aiskrim. Kawan baik saya meminta 2 batang aiskrim. Saya menolak permintaannya kerana setiap orang hanya dibekalkan sebatang aiskrim sahaja. Seterusnya, saya dan kawan-kawan berlatih bermain futsal di stadium untuk pertandingan futsal anjuran Persatuan Taman Perumahan. Saya mengajak Yunini menyertai latihan bersama-sama walaupun dia berlainan jantina dengan kami. Situasi ketiga. Tomomo dituduh mengambil peranti realiti maya Zeni, anak penghulu. Tomomo sangat sedih. Saya meminta Zeni menyiasat perkara tersebut terlebih dahulu dan tidak menuduh sesiapa tanpa bukti yang kukuh. Selepas siasatan dijalankan, Zeni mendapati peranti realiti mayanya diambil oleh adiknya. Saya berasa bersyukur kerana sikap adil saya dapat mengelakkan berlakunya perselisihan faham antara anggota masyarakat. Situasi terakhir, saya mengagihkan tugas mengemas buku di perpustakaan komuniti. Selepas membuat pertimbangan, saya meminta Kimini menyusun buku di bahagian atas rak buku, manakala Yono menyusun buku di bahagian bawah rak buku. Mereka bersetuju dengan agihan saya kerana saya mempertimbangkan ketinggian mereka. Okey, sekarang kita sudah membaca keempat-empat situasi. Adakah kamu faham tentang situasi keadilan tersebut di setiap gambar ini? Jadi cikgu anggap kamu semua sudah faham. Dan sekarang kita beralih ke soalan. Kamu tengok dekat buku teks kamu, ada soalan dalam kotak warna kuning itu. Kita akan jawab satu persatu. Ini adalah contoh soalan dan jawapan yang cikgu buat. Jadi kamu bersedia dengan buku latihan kamu dan sila salin soalan dan jawapan. Dan cikgu galakkan untuk kamu menggunakan jawapan kamu sendiri. Ini adalah jawapan dari cikgu. Nombor 1, senaraikan contoh amalan adil dalam hidup bermasyarakat. Jawapan dia, kita tengok berdasarkan situasi yang kita baca tadi. Yang pertama adalah memberi aiskrim sama rata. Walaupun kawan Roboto meminta 2 aiskrim. Tapi dia tahu bahawa aiskrim itu dibekalkan satu saja setiap orang. Nombor 2,
Mengajak Yunini menyertai pertandingan futsal. Ini contoh amalan adil. Walaupun dia tahu Yunini ini bukan sama Argentina dengan mereka. Nombor 3, menyiasat sesuatu perkara sebelum menuduh orang lain. Ini antara contoh bersikap adil, menyiasat dahulu. Dan yang terakhir adalah mengagihkan tugas mengikut ketinggian Roboto itu. Mengikut ketinggian kawan mereka. Okey, seterusnya nombor 2, nyatakan kepentingan amalan adil dalam hidup bermasyarakat. 1, memupuk perpaduan dalam masyarakat. 2, mengelakkan rasa tidak puas hati pihak lain. 3, memberikan pandangan dan fikiran yang positif terhadap orang lain. Ini adalah contoh kenapa amalan adil ini penting dalam hidup masyarakat. Nombor 3, huraikan kesan pengabaian amalan adil dalam hidup bermasyarakat. Kesan dia, apakah kesan kalau kita abaikan amalan adil ni, kalau kita tak terapkan amalan adil ni dalam kehidupan kita? Nombor 1, menimbulkan syak wasangka oleh masyarakat sekeliling. Orang lain tidak akan percaya kita lagi. Nombor 2, wujudnya salah faham antara dua pihak ataupun orang sekeliling kita. Nombor 3, akan ada rasa tidak puas hati dari pihak lain. Ini adalah kesan jikalau amalan adil ini kita tak terapkan dalam diri kita. Nombor 4, apakah perasaan kamu apabila dapat bersikap adil dengan anggota masyarakat? Jawapan yang pertama, gembira atau bangga kerana berlaku adil dengan anggota masyarakat. Dan nombor 2, boleh mengikut jawapan Roboto tadi, bersyukur kerana sikap adil itu dapat mengelakkan berlakunya perselisihan faham antara anggota masyarakat. Ini contoh jawapan cikgu. Dan seterusnya, kita tengok dekat muka surat 72, amalan adil hak dipelihara. Kita akan baca dan fahami dialog ini bersama-sama. Boleh baca mengikut buku teks kamu. Abang, saya hendak 2 keping roti telur. Baik, mengapakah mata kanan kamu kemerah-merahan? Entahlah, mata saya merah sejak pagi ini. Oh, kamu sakit mata. Kamu tidak boleh datang ke sini. Penyakit ini berjangkit. Abang, tidak adil kita bercakap begitu. Dia belum disahkan menghidap sakit mata. Dia berhak berkunjung ke mana-mana tempat awam. Ya, betul katanya. Kita perlu memastikan sesuatu fakta itu sahih sebelum menyuarakan pandangan. Jangan mengikut anggapan sendiri. Maafkan saya, adik. Tidak mengapa. Kita sudah baca dan faham dialog yang ada dalam gambar ini. Jadi kita tengok soalan dekat kotak kuning itu. Apakah yang akan berlaku sekiranya amalan adil dalam hidup bermasyarakat diabaikan? Jelaskan. Jawapan yang dapat cikgu bagi adalah menimbulkan pandangan negatif dari orang sekeliling serta berlakunya pertelingkahan akibat perbuatan daripada tidak bersikap adil. Ini adalah jawapan kenapa amalan adil ini perlu dilakukan, perlu diterapkan agar tidak menimbulkan antara salah satu sifat ini. Okey? Kalau kamu dapat buat jawapan kamu sendiri, lagi bagus. Dan selepas siap, sila hantar di bakul yang disediakan. Jumpa lagi dan selamat belajar. Bye.